Dalam video kali ini kita nak santai-santai aja, kita nak kupas sikit apa yang Ole cakap dalam podcast dia dalam channel Overlap. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak cerita sikit tentang apa yang Ole cakap dalam satu podcast, dalam satu channel dekat YouTube iaitu The Overlap, yang apa sendiri pun boleh tengok. Dalam podcast tu ada beberapa figura terkenal macam Roy Keane, Gary Neville dan juga Jamie Carragher. So kat sini aku nak senaraikan 5 poin yang aku rasa menarik yang Ole dah cakap dalam podcast tu. Kita masuk nombor 5 dulu. Nombor 5 adalah pengalaman dia sebagai manager pasukan Manchester United. Kalau hang sebagai bekas pemain pasukan Manchester United, satu kerja diidam-idamkan oleh hang mestilah nak manage pasukan hang yang pernah main waktu hang muda, lepas tu waktu hang besar mestilah nak manage pasukan tu. Dan itulah perasaan nak Ole cakap, perasaan nak sangat bangga bila dia dapat manage pasukan Manchester United. Dan bila mula-mula dia main dekat MU, apa dia cakap? Waktu tu kan dia main dekat interim. Dia tak main sebagai coach tetap lagi, dia main sebagai interim dulu. So mula-mula dia main, dia cakap dekat player, dia kata mainlah dengan cara Manchester United main. So waktu ni lah dapat nampak peningkatan performa daripada player-player Manchester United, disebabkan mereka ni diberikan kebebasan, tak adalah terikat dengan apa-apa taktik ataupun taktik pakai bas lah yang sebelum tu Jose pakai. Waktu tu Ole sempat bagi tahu yang asli yang cakap, "Oi, bersyukurlah kan ada orang cakap pasal MU balik." Sebab sebelum tu zaman Jose Mourinho, walaupun Jose Mourinho dah dapat 3 trofi, tapi kita tak boleh nafikan dan cara permainan Jose Mourinho bukanlah cara permainan pasukan Manchester United. Dan Ole juga mengaku sebagai manager pasukan Manchester United, dia gagal bawa pasukan Manchester United ke next level. Salah satu punca kegagalan dia adalah mereka kalah dalam final Europa League. Waktu tu mereka kalah dengan pasukan Villarreal sepakan penalti tu. Dan ada juga satu poin menarik yang Ole cakap, mereka main dekat away dan juga dekat home tak sama tau. Dan betul kalau Ole tak cakap pun hang boleh perasan sendiri. Sebab dekat home Manchester United akan main lebih open dan lebih direct tau. Tapi dekat away tak kira lah lawan dengan pasukan mana, lawan dengan pasukan kecil sekalipun, Ole lebih suka main sit deep dan juga main counter attack. Dan kita boleh tengoklah rekod Ole dekat Manchester United dekat home dengan away dia lagi bagus tau. Sampai Ole pun pernah catatkan longest unbeaten run dekat away. Tapi waktu ni Roy Keane lah bekas kapten pasukan Manchester United, dia mempertikaikan lah pasal apa taktikal handa bagus dekat home nak ubah juga. Ole cakap sebagai manager pasukan Manchester United dan bekas pemain Manchester United sendiri yang pernah rasa macam mana Manchester United main dulu, dia rasa bertanggungjawab untuk mempamerkan permainan yang cantik. Sebab betul lah memanglah fan main mereka nak tengok pasukan mereka menang, tapi mereka nak juga disajikan dengan permainan yang menarik. Aku setuju juga dengan poin Ole. Tapi itulah kan bila Roy Keane cakap juga, betul juga dia cakap. Tak kira lah pasukan Bayern ke pasukan Real ke, kalau hang main sidik tu adalah satu taktik juga. Tak salah pun main macam tu. Sebab tak kira lah hang main cantik macam mana pun, kalau result hang tak dapat, orang takkan kata hang main cantik, orang tetap akan kata dekat hang kalah. Tapi itu pendirian Ole kata dekat home dia rasa bertanggungjawab untuk mempamerkan permainan cantik. So itulah bila main dekat Old Trafford, permainan Manchester United lebih open dan lebih menarik. Hang boleh tengoklah bila main dekat home, kecenderungan Manchester United untuk skor banyak gol tinggi, tapi kecenderungan MU untuk bolos banyak gol pun tinggi juga. Sebab main open. Kita masuk nombor 4 pula. Kita dah habis dah poin pengalaman Ole jadi manager MU. Kita masuk nombor 4 iaitu pelibatan Sir Alex Ferguson. Benar aku terkejut tau sebenarnya. Memanglah kita dapat nampak Sir Alex Ferguson dia ada juga dalam manajemen MU. Tapi aku tak sangka lah dia terlibat sampai macam ni. Ada satu pertanyaan daripada Gary Neville tau. Gary Neville tanya dia. Gary Neville tanya lah kan hang tak rasa nak manage tim lain ke? Sebab dah lama dah rehat. Lepas tu Ole jawab, ya memang dia perlukan rehat selepas kerja yang penat dekat pasukan Manchester United tu. Dan dia kata ada beberapa tawaran main dekat dia tapi dia tolak, dia tak mau lagi. Dan dia cakap next time kalau dia jadi manager satu-satu kelab tu, tak kira lah kelab mana, dia nak kuasa penuh sebagai seorang manager. Dia tak mau orang lain masuk campur dan kacau urusan-urusan dia. Sebab benda ni lah yang jadi dekat pasukan Manchester United. Satu pelibatan Sir Alex Ferguson waktu signing Cristiano Ronaldo. Ni kita masuk sikit lah, kita akan kupas lagi dalam pasal Cristiano Ronaldo ni. Dan Ole pun cerita pelibatan Sir Alex Ferguson agak banyak jugalah dalam dia punya kerja. Salah satu contoh dah bila main CR, bila Ole tak mainkan CR akan tarik muka. Bukan setakat CR, Sir Alex Ferguson pun akan tarik muka juga. So ni mengganggulah kerja Ole kan. Aku macam agak terkilalah juga dengan Sir Alex Ferguson. Sebab kalau lah dia still tertarik lagi dengan kerja manager pasukan Manchester United ni, baiklah jadi manager terus. Tak adalah fan MU ni nak sesara dekat 13 tahun dah kalau Sir Alex Ferguson still jadi manager. Sebab hambalah hang ni jadi seorang manager, lepas tu orang yang handle hang adalah orang yang besar tau. Bekas manager pasukan Manchester United dan manager terbaik sepanjang masa untuk pasukan Manchester United. Memang pressure gila. So itulah apa yang Ole rasakan. Dia tak boleh buat kerja dia
dia sendiri dan memang menyusahkan dia. So kita masuk ke poin nombor 3, iaitu pemain tak mau jadi kapten. Yang ni satu poin yang aku agak terkejut jugalah. Bila tengok pemain tak mau jadi kapten, maksudnya mentaliti pasukan Manchester United memang lemah lah. Kita tak nafikan yang MU ni kebanyakan dia adalah player-player muda tu zaman Ole. Rashford waktu tu tak silap aku baru 21, Greenwood muda lagi, Bruno pun baru 25, 26 tentu. So time ni skuad Manchester United dipenuhi dengan pemain-pemain tak matang. Walaupun ada jugalah player macam Ashley Young still ada time tu. Tapi tak silap aku Ashley Young sat je kot dekat MU time zaman Ole kan, lepas tu dia pindah. Ole sampai cakap dalam certain game ada player tu tak mau jadi kapten tau. Dia bukan kapten utama pasukan. Contoh kapten utama pasukan Harry Maguire. Pembantu dia David De Gea contoh. Tiba-tiba Maguire dengan De Gea tak boleh main dalam game tu. So Ole kena pilih pemain lain untuk jadi kapten. Dan bila dia pilih pemain tu tak mau jadi kapten, bukan pemain tu main direct dekat Ole. Pemain tu akan cakap dekat coach lain. Kan department coach dekat Manchester United ni banyak. Contoh coach goalkeeper, coach striker, coach midfield kan banyak kan. Depa tak direct pergi dekat boss iaitu dekat Ole Gunnar Solskjaer. Depa bagi tahu dekat coach ni, depa kata tolong bagi tahu Ole boleh tak saya tak mau jadi kapten game ni. Amboi macam budak-budak terajang tak ikut. Aku rasa keputusan profesional kalau tak mau jadi kapten hampir jumpa je lah direct dekat Ole. Apa yang takut sangat dengan Ole tu? Muka dia comel je. Dan pemain-pemain Manchester United pun depa ada certain depa tolak juga untuk buat pre-match interview. Bukan depa tolak lah, depa takut. Sebab aku faham lah apa-apa yang player Manchester United cakap ni orang akan ambil berat macam hadis sahih tau. Apa-apa depa cakap orang akan ambil secara detail dan orang akan sebarkan dekat tempat lain. So setiap perkataan yang player Manchester United keluarkan, kalau depa silap cakap, memang depa ni akan kena hentam dan akan efek kepada performa depa. Sebab Ole sendiri pun cakap dia dekat Manchester United dia dah handle banyak gila mental problem disebabkan player-player depa ni down. Salah satu sebab depa down adalah disebabkan media. Memanglah kita kata player Manchester United kurang mentality captain dalam team, tapi kalau kita nak tengok daripada sudut lain juga, kita fahamlah pasal apa player-player ni takut nak jadi captain ataupun takut nak buat pre-match interview. Sebab bila jadi captain, depa ni akan dibebankan dengan kerja tu yang membuatkan depa betul-betul pressure. Apa-apa jadi dekat atas padang, depa yang kena handle. Lagi-lagi kalau dia pemain buruk pula, lagilah teruk. So bila Ole cakap macam ni, aku letak huge respect lah dekat Harry Maguire. Walaupun dia main teruk, dia still berani untuk step up untuk jadi captain untuk pasukan Manchester United. Sebab kita semua tak boleh nafikan Harry Maguire memang ada leadership. Kita boleh nampak leadership dia tu dekat pasukan Manchester United. Tapi time dia jadi captain tu dia main buruk pula. So macam mana nak respect seorang pemain yang main buruk? So kita masuk ke poin nombor 2. Poin nombor 2 ni aku rasa poin yang sangat-sangat menarik juga, iaitu pemain yang gagal dibeli oleh Manchester United yang Ole suggest. Ada 3 pemain yang Ole suggestkan yang lah ni dah jadi world class player dah pun, iaitu Declan Rice, tentu dekat West Ham lagi, Jude Bellingham tentu dekat pasukan Birmingham lagi, dan yang ketiga Erling Haaland. Tentu tak silap aku dia still main dekat pasukan Molde, dan bila pindah pergi pasukan Salzburg, Ole still suggest untuk beli dia. Ole cerita tau cara Manchester United nak dapatkan player. Depa ada beberapa layer scout tau. Contohlah bila depa nak dapatkan player midfield, depa akan listkan player-player depa. Contohlah dalam 20 orang pemain. So dalam kali depa akan cut list sampai 3, 5 ataupun 6 orang pemain. Dan dalam 5, 6 orang pemain tu depa akan pilih seorang pemain. So itulah cara Manchester United dapatkan pemain. So waktu ni Declan Rice, Ole cuba suggestkan MU cuba dapatkan Declan Rice waktu tu dekat pasukan West Ham. Waktu tu Declan Rice dah mahal dah, tapi tak semahal macam 1 juta lah. Kira Declan Rice ni dalam list 20 orang pemain yang depa nak ni, kira Declan Rice tak termasuk dalam list 5-6 terakhir tu. Waktu ni scout-scout pasukan Manchester United cakap yang Declan Rice ni perlukan 2 ataupun 3 tahun lagi untuk betul-betul step up. Dan betul apa yang depa cakap, tapi sayanglah kali depa terlambat terlepas ke pasukan Arsenal. Yang kedua adalah Jude Bellingham. Kalau kita nak kira antara 3 player ni, Jude Bellingham, Erling Haaland dengan Declan Rice, Bellingham ni lah paling hampir MU untuk sign. Sebab dia dah main dah dekat Carrington tau. Carrington kat Old Trafford tak tahulah, tapi dia dah main dah dekat MU. Waktu tu Ole cerita sendiri, depa duduk satu meja. Ole, Sir Alex Ferguson, Eric Cantona, tentu Roy Keane tak main. Dan ada lagi lah nama tak selaku Brian Robson kot. Lepas tu depa berhadapan dengan Jude Bellingham. Jude Bellingham pun main dengan family dia lah. Dan Ole cakap Jude Bellingham ni adalah pemain yang berusia 17 tahun yang paling matang dia pernah jumpa. Sebab hamba yang kelas Jude Bellingham, dia berhadapan dengan figura-figura yang hebat. Hamba yang lah depan muka hang ada Sir Alex Ferguson, ada Ole Gunnar Solskjaer, ada Eric Cantona, ada Brian Robson. Semua legend-legend MU ni. Kalau hang sebagai player tak ada mentality ataupun tak ada jati diri, mestilah hang akan main dekat MU. Saya join je lah MU. Boleh lah gaji berapa pun. Hang mesti akan cakap macam tu. Tapi apa yang Bellingham cakap? Bellingham main, dia berhadapan dengan depa. Tak kira lah depan dia Sir Alex Ferguson ke Zidane ke siapa ke, dia tak kisah. Dia tengok muka depa, dia kata, boleh aku nak masuk.
tapi aku nak game time. Dia nak main sebagai first team player. Time ni untuk seorang pemain yang berusia 17 tahun dekat pasukan Manchester United, Ole rasa dia tak boleh lah nak offer benda tu. So itulah disebabkan deal tu gagal. Dan bila tengoklah ni dengan cara permainan dia, logik lah. Sebab apa dia minta main first team player? Sebab kalau nak compare performance dia waktu usia 17 tahun tu pun, aku rasa dia lagi better lah daripada midfield MU tentu. Kecuali macam Pogba okey lah. Dan aku rasa Bellingham memang deserve pun nak main first team dekat pasukan Manchester United. Sebab Bellingham pun tahu kualiti dia ada. Dan hang boleh tengok lah lepas tu dia pindah ke Dortmund, lah ni meletup dekat pasukan Real Madrid. Lah ni tak silap aku baru 20 tahun je usia dia. So sangat-sangat muda lagi dan aku rasa keputusan tepat lah dia tak join MU. Yang ketiga adalah Erling Haaland. Erling Haaland ni banyak kali tahu Ole saja dekat MU suruh beli dia. Yang pertama sekali waktu tu Ole still coach Molde. Ole dah manage Haaland dan Ole juga kalau hampa nak tahu dia ni bekas striker tau. Dekat MU dulu dia main striker. So bila dia suggestkan seorang striker dekat Manchester United, dia mestilah nampak something yang ada dekat Erling Haaland ni. So tentu MU tak mau beli mat. MU kata dia ni tak cukup matang lagi, kata baru setahun jagung. Baru setahun jagung nak lawan cakap orang lah kan. So tak payahlah Erling Haaland ni. So tentu dia pun tak mau beli. Lepas tu Haaland pun dilepaskanlah ke pasukan Salzburg. Waktu tu Ole cakap, waktu tu tak silap, waktu tu Haaland ada masa yang susah sikit lah waktu awal dia dekat pasukan Salzburg. Dalam tempoh 3-4 bulan pertama dia tak dapat main. Waktu ni sekali lagi Ole saja MU untuk dapatkan Erling Haaland ni. Dan waktu tu release clause dia 20 juta euro je. Murah je mat. Tapi MU kata tak mau kita nak simpan duit nak beli Anthony. Mahal ni kan. Tak cukup duit nak beli Anthony lagi macam mana kan. Dalam kali MU tak beli juga. Lepas tu sekali lagi ada release clause sampai 60 juta euro pun MU tak beli juga. Lalah kali pergi Dortmund mampu. Pergi Dortmund memang harga tak dapat afford dah lah. Lalah kali pindah PMC menang treble. So satu benda yang MU buat kesilapan MU adalah mereka ni banyak terlepas play-play star tau. Tapi sebenarnya aku bersyukur jugalah play-play muda ni mereka tak main MU. Sebab aku tahu kemungkinan besar mereka ni akan rosak bila main MU. Play hebat macam Erling Haaland ke, Jude Bellingham ke, ataupun Declan Rice ke, kalau main MU aku tak tahu mereka boleh perform ke tidak. Sebab bila hang main dekat pasukan macam Manchester United ni, hang bukan perform berdasarkan kualiti permainan hang tau. Tapi hang perform dekat Manchester United berdasarkan kekuatan mental hang. Makin kuat mentaliti hang, makin senanglah nak perform dekat MU. Sebab hang tak efek dengan mana-mana media. Hang tengok dekat Manchester United, pemain yang aku respect walaupun ramai benci dia adalah Bruno Fernandes. Walaupun ramai orang kecam dia, tapi dia still main macam besar. Kita ada Harry Maguire yang banyak kena kutuk, tapi dia boleh step up balik. Dan lah ni dekat Manchester United, Rasmus Højlund, aku suka dengan dia punya mentaliti. Dia ni tak terpengaruh langsung dengan kritikan-kritikan dekat media. Dia terus keep working je dan lain nampak hasil. Sebab hang boleh tengok play macam Johnny Van de Beek, list dalam Ballon d'Or top 20 list kot tak silap aku sebelum main dekat MU. Bila main dekat MU terus runner. So macam dah lama dah kan kita sembang poin kedua ni, kita poin ke satu pula. Poin nombor satu, poin yang paling penting adalah penandatanganan Cristiano Ronaldo. Signing Cristiano Ronaldo. Bila Gary Neville tanya dia, adakah hang menyesal dapatkan CR? Dia kata dia tak menyesal. Sebab gila amat, dia tak pernah terlintas pun nak dapatkan CR. Sebab CR tentu walaupun dia dah pindah daripada Real, dia duduk kat Juventus, dia still superstar dunia tentu. So dengan MU yang dah lama tak menang title, tiba-tiba nak dapatkan CR, memang dengar cerita macam tak logik tau. Tapi tiba-tiba ada chance Cristiano Ronaldo akan tinggalkan pasukan Juventus dan scouting pasukan Manchester United tanya dia, anak dah kalau kami try? Oleh pun kata, why not? Try lah. Dan lain kali CR pun main lah dekat pasukan Manchester United. Hampa kena ingat balik waktu CR main dekat pasukan Manchester United bukan dia main waktu pre-season, dia main waktu Liga dah start. Aku tak nafikan debut CR dengan pasukan Manchester United waktu tu lawan dengan pasukan Newcastle. CR score gol dalam game tu, tak salah aku 2 gol kot dia score. Memang aku tak dapat nafikan debut tu antara debut yang bagus juga. Tapi hang boleh tengok struktur permainan pasukan Manchester United, walaupun dia menang dengan Newcastle dalam game tu, struktur permainan dia pun dah terabak tau, tak macam game-game sebelum tu. So apa masalah dia bila CR main dekat pasukan Manchester United? Oleh kena strukturkan balik tim dia yang dia dah bina 2-3 season tu semata-mata nak suit dengan CR. Ni senang cerita dia tak pandai guna CR tak boleh masuk dalam taktik dia. So itulah lain kali Ole kata perpindahan tu tak jadi antara dia dengan juga CR. Lain kali dia pun dipecat. Lepas tu tadi Ole bagi tahu lah, CR cakap dekat dia, hang mainkan aku 3 game, hang rehatkan aku 1 game. Lepas tu Ole cakap okey. Dia buatlah macam tu. Dia mainkan 3 game, dia rehatkan 1 game. Dia rehatkan 1 game tu CR tarik muka. Bukan setakat CR tarik muka, Alex Ferguson pun tarik muka. Tak jam kan kepala Ole tu. Kawan minta macam tu, tiba-tiba Ole buat macam tu, kena tarik muka pula. Tapi Ole bagi tahu dia tak ada isu personal pun dengan CR, tu just isu pasukan je, dan dia kata hubungan dia sebagai seorang manager dengan CR adalah okey-okey je. So itulah boleh kata kalau kita nak singkat cerita, sebenarnya Ole ni menyesallah datangkan Cristiano Ronaldo. Aku pun waktu tu mestilah kita nakkan CR balik ke MU kan. Sebab CR ni dekat MU waktu dia perform dulu, kebanyakan kita semua budak-budak lagi, ataupun macam dekat sekolah apa semua kan. So dia ni boleh kata kita punya idola waktu kecil-kecil, mestilah kita nak dia balik dekat pasukan Manchester United. Tapi tentu aku agak ragu-ragu sikit bila CR balik ke MU, sebab struktur permainan pasukan Manchester
Manchester United memerlukan seorang striker yang rajin tau. Yang rajin track back, yang rajin turun, yang rajin pressing as a unit. Ya aku tak nampak dekat CR. CR memang dia rajin pressing. Tapi kita tak nafikanlah waktu CR dekat pasukan Manchester United, walaupun tentu kita boleh kata Ole tak boleh suitkan taktik untuk CR, tapi CR lah banyak jadi penyelamat untuk pasukan Manchester United. Kita ke bonus point iaitu pemecatan Ole. Waktu tu game lawan Watford yang MU kalah tak silap aku 4-1 kau game tu. Yang Harry Maguire kena kad merah apa semua tu kan. Ole waktu half time MU memang main buruk gila dan dia rasa dia ni akan dipecat. So waktu half time dia pun kata lah, siapa nak main, siapa tak mau main keluar. Hambai lah waktu half time dia cakap, bukan dalam sebelum game tau. So waktu ni kebanyakan player MU daripada tahu dah ni adalah game terakhir Manchester United under Ole Gunnar Solskjaer. Pasal apa Ole tahu dia ni boleh dipecat? Sebab dia dah tengok dah player dah tak willing dah main untuk dia. Dah malas nak lari, dah malas nak pressing, dah tak mau ikut taktik dia. So dia rasa mungkin dia ni akan dipecat. Waktu ni dia kata lah ada beberapa player ada jugalah teriak kan. Aku tak tahu lah siapa yang teriak. Kalau dekat Arsenal kita senang je tahu kan, yang teriak suara je cengko je. Tapi kalau dekat MU aku tak tahu lah siapa dia kan. So itulah benda tu jadi betul. Habis-habis game esok pagi Ole dapat satu mesej dan kena pay office, lain kali kena pecat. So itulah apa yang Ole cerita pengalaman sebagai seorang manager pasukan Manchester United. Banyak lagi sebenarnya dia cerita dalam podcast tu. Dia cerita pasal pengalaman dia sebagai player. Tapi yang menarik dia pengalaman sebagai manager lah dekat pasukan Manchester United. Sebab kita pun nak tahu apa yang jadi dekat belakang tabir. So barulah kita tahu betapa banyaknya pressure bila jadi manager pasukan Manchester United. So lah ni manager pasukan Manchester United iaitu Erik ten Hag, dengan dia tengah pressure, lepas tu injury pula. So lah ni aku rasa memang dia betul-betul kena pressure lah, lagi-lagi dengan media. So itulah video kali ni. Apa pendapat apa tentang podcast tu? Adakah hampa rasa Ole Gunnar Solskjaer betul ataupun player-player MU yang salah? So itulah video kali ni. InsyaAllah EPL review kita akan buat hari Selasa, iaitu hari pertama kita puasa. Sebab apa? Sebab kita nak tunggu dulu game malam ni jalan dulu, dan kita nak tunggu game Chelsea akan jalan pagi Selasa, barulah kita akan buat EPL review. Okay, so itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.